Hai, salam sejahtera. Boleh ya? Nampak? Okey, lampu macam mana nak tutup sikit? Okey, boleh kot. Okey, betul. Buka lampu sekarang waktu malam. Tak apalah, tak boleh tidur, ngantuk, sudah minum kopi. Okey, jadi kita teruskan dengan subtopik 1.2 keupayaan elektrod piawai. Okey, jadi yang ini adalah siri keupayaan elektrod piawai. Okey, dalam siri ini kita nampak terdapat 13 sel setengah. Okey, dan nilai keupayaan elektrod piawai ataupun kita namakan dia E0. Okey, negatif 3.04, contohnya negatif 2.92. Jadi apakah kegunaan nilai ini ataupun apakah kegunaan siri keupayaan elektrod piawai adalah untuk kita menentukan ejen penoksidaan dan juga ejen penurunan. Selain itu, kita akan gunakan nilai E0 ini, nilai keupayaan elektrod piawai ataupun kita panggil dia E0 untuk satu subtopik yang dinamakan sel elektrolisis. Okey, itu nantilah kita belajar. Okey, kita akan bincang kemudian. Maka mestilah murid-murid tertanya-tanya, bagaimanakah nilai ini dihasilkan? Betul tak? Okey, hebatnya ahli kimia macam mana mereka tahu 2.71, bagaimana dia tahu zinc adalah 0.76, betul tak? Okey. Jadi, dalam video ini kita akan juga terangkan apakah masuk keupayaan elektrod dan juga bagaimanakah apakah yang digunakan sebagai piawai dan bagaimanakah nilai E0 ataupun nilai keupayaan elektrod piawai dihasilkan. Okey, jom. Zoom. Okey, ini adalah buku teks kamu. Okey, dialog antara tiga murid ini sangat bagus. Saya sangat suka. Nanti kita bincang. Okey, kita baca fakta dulu. Okey, baca nota dululah. Apakah masuk keupayaan elektrod? Ialah beza keupayaan yang terhasil apabila wujud keseimbangan antara kepingan logam M dan larutan aqueous yang mengandungi ion logam Mn positif dalam sel setengah. Okey, jadi masih blur bukan kalau tengok definasi secara umum macam ni. Jadi cikgu akan gunakan dialog ini sebagai contoh supaya murid-murid lebih faham maksud keupayaan elektrod. Okey, Mei, mengapakah kamu mencelup kepingan zinc ke dalam larutan aqueous yang ada ion Zn2+? Oh, ini susunan radas untuk sel setengah. Kepingan zinc dikenali sebagai elektrod. Ya, Nabiha, beza keupayaan yang terhasil dalam sel setengah itu merupakan keupayaan elektrod zinc. Okey. Jadi dalam dialog mereka menggunakan kepingan apa? Zinc untuk membina sel setengah zinc. Okey, kita zoom in. Beaker itu zoom. Kita besarkan. Okey, jadi ini adalah sel setengah zinc di mana Mei dia menggunakan ataupun dia celut kepingan zinc ke dalam larutan yang mempunyai Zn2+. Contohnya larutan zinc nitrat. Okey. Jadi apakah tindak balas yang berlaku di dalam beaker ini? Okey, zinc ini dalam sel setengah zinc ini ataupun zinc ini akan melepaskan dua elektron dan menjadi Zn2+ plus 2e. Okey. Dan proses penoksidaan berlaku. Maka sekarang elektrod zinc ini dia melepaskan elektron. Jadi sekarang dia banyak elektron, jadi dia bercharge negatif, terminal negatif. Okey. Dia keluarkan elektron keluar. Dan di dalam larutan ini mengandungi Zn2+, betul tak? Dia jumpa elektron. Apa yang dia akan buat? Zn2+ ini betul. Okey, betul. Zn2+ dalam larutan ini dia melepaskan elektron kan? Sekarang di dalam ada elektron. Dia akan menerima dua elektron, tukar balik kepada atom zinc. Tukar balik kepada Zn. Okey, menerima elektron jadi proses penurunan.
kita boleh gabungkan dua setengah bersamaan ini seperti ini. Okey, iaitu copy paste lah. Copy paste dan dia menghasilkan Zn. Okey. Jadi, saya terang sekali lagi, Zn telah menjadi Zn2+. Zn ini menjadi Zn2+. Tapi pada masa yang sama, Zn2+ ini menerima 2 elektron, tukar balik kepada Zn. Maka ada kehilangan Zn ataupun Zn2+ tak? Tak ada. Kerana mereka telah mencapai keseimbangan. Dan keseimbangan ini ataupun tindak balas redox ini menyebabkan beza keupayaan terhasil. Nampak? Boleh faham? Ini yang maksudnya definasi lah tadi. Beza keupayaan terhasil apabila keseimbangan tercapai antara logam M, iaitu kalau di sini adalah logam zinc dengan ion Zn2+ dalam larutan aqueousnya. Okey, bila keseimbangan ini tercapai, maka beza keupayaan terhasil. Dan beza keupayaan terhasil ini merupakan keupayaan elektrod zinc. Saya highlight ini. Okey, kerana keseimbangan tercapai, jadi beza keupayaan dihasilkan. Okey. Dan beza keupayaan ini kita namakan dia keupayaan elektrod. Okey, kalau sekarang kita guna zinc, jadi kita namakan dia keupayaan elektrod zinc. Okey. Tetapi dalam satu sel setengah, kita tak boleh menentukan E0 dia. Kita perlukan dua sel setengah dan disambungkan kepada galvanometer ataupun voltmeter. Barulah kita boleh ambil bacaan E0 dia. Okey, barulah kita boleh nampak pengaliran elektron dia, kita boleh rekod berapakah voltan dia. Kalau satu sel setengah saja, tak dapat kita tentukan. Okey, bawah ada nota sekejap. Okey, saya baca nota dalam buku teks. Okey. Keupayaan elektrod suatu sel tidak dapat diukur secara langsung. Oleh itu, nilai keupayaan elektrod bagi suatu sistem itu ditentukan berdasarkan perbezaan keupayaan elektrod antara dua sel. Seperti saya katalah, perlu ada dua sel. Okey, jadi keupayaan elektrod dalam sistem elektrod ini ditentukan dengan dibandingkan dalam satu sistem elektrod rujukan piawai. Maksudnya contohnya satu kita guna sel setengah zinc, satu lagi adalah piawai. Piawai itu adalah setiap kali kita pun bandingkan dengan sel setengah itu. Okey, jadi piawai yang kita dalam persetujuan antarabangsa, piawai yang kita gunakan adalah, saya underline, SHE. SHE, Standard Hydrogen Electrode, ataupun kalau BM kita namakan dia Electrode Hydrogen Piawai. Dipilih sebagai elektrod rujukan. Jadi saya kata kena ada dua sel setengah, betul tak? Jadi sebelah itu mungkin kita boleh guna sel setengah zinc, sel setengah magnesium, sel setengah aluminium, tapi satu lagi tetap mesti sama, iaitu mesti guna electrode hydrogen piawai, SHE. Standard hydrogen piawai, SHE, Standard Hydrogen Electrode, okey, sebagai elektrod rujukan dia untuk mengukur nilai E0, nilai keupayaan elektrod piawai. Okey, dan untuk mengukur E0, okey, kita kena tetapkan keadaan piawai dia. Kerana kalau kita tukar keadaan piawai, mungkin E0 dia akan berbeza. Okey, jadi keadaan piawai yang kita telah tetapkan untuk kita menentukan E0 adalah pertama, okey, ini murid-murid kena hafal sikit. Okay, the first one. Cantik. Satu, kepekatan dia mesti satu. Mol DM -3, ini adalah unit untuk kepekatan. Dua, tekanan gas mesti 1 atm. Tiga, suhu dia mesti 25 darjah Celsius. Dan empat, platinum digunakan sebagai elektrod rengai apabila sel setengah bukan elektrod logam. Okey, jadi ingat kita kena gunakan platinum sebagai elektrod rengai. Jadi ini adalah empat keadaan piawai yang kita kena fix, kena malakan untuk kita menentukan E0.
Okey, jadi seterusnya kita akan belajar sikit tentang piawai yang kita gunakan, iaitu electrode hydrogen piawai.